Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kelas 1 yang diwakili oleh saya Abdul Rafiq Abdul Rahman dan ahli kepala saya Dr. Sahin, Dr. Nuka dan Dr. Nukon. Pada hari ini kumpulan kami akan membincangkan dan berkongsi pengetahuan pembentukan individu yang berfikiran masa hadapan. Jadi ini adalah ahli kepala kami. Okay. Dalam perbincangan hari ini, kami akan membincangkan 4 nilai pembentukan individu yang berfikiran masa hadapan, iaitu daya ingin tahu, daya imaginasi, daya tahan dan pembelajaran sendiri. Saya sebagai moderator akan bertanya pada rakan-rakan saya apa pandangan mereka berkenaan nilai-nilai ini. Jadi seperti saya maklumkan tadi, pemahaman kajian masa depan adalah satu disiplin yang sistematik bagi mengkaji kemungkinan di masa hadapan pada tempoh yang tertentu. Selain itu, kemungkinan ini bakal wujud dan juga dianalisis untuk melihat satu persatu keadaan dan persekitaran yang berubah daripada implikasi polisi dan tindakan yang dilaksanakan oleh sebuah negara. Jadi saya seperti semua sedia maklum, seperti yang saya maklumkan tadi, kita ada 4 nilai, salah satunya daya ingin tahu. Jadi daripada pandangan saya, perkongsian saya tentang daya ingin tahu ini, kita perlu tahu bagaimana daya ingin tahu ini dapat membentuk individu yang berfikiran masa depan. So, jadi individu ini lebih membawa maksud kepada karakter atau watak ataupun diri sendiri. Bagaimana maksudnya sifat dari individu itu. Okay. Jadi nilai daya ingin tahu ni kita akan melihat pada definisi, keperluan daya ingin tahu dan kegunaan dan kefungsian daya ingin tahu. Definisi daya ingin tahu menurut Kamus Dewan, daya bermaksud salah satu sumber yang menarik ataupun satu tarikan yang ingin bermaksud kemahuan atau kehendak yang sedia ada pada sifat manusia, dan tahu adalah satu pengetahuan atau ilmu yang ada. Jadi daya ingin tahu ni boleh dirumuskan adalah satu tarikan kemahuan dalam sesuatu perkara untuk dalam mengenal pasti, mengambil peduli dan peka dengan keadaan sekeliling. Seperti yang dinyatakan oleh menurut Harian Joko daripada Indonesia, rasa ingin tahu ni dalam bahasa Inggeris, curiosity adalah satu pembentukan motivasi dalaman yang merupakan kunci utama untuk individu itu terus belajar dan berkembang dan explore yang semua jadi. Jadi keperluan daya nilai ingin tahu ini dalam pembentukan individu. Pada pandangan Dr. Muhammad Maliki Osman, beliau merupakan Menteri Kedua Pendidikan di negara Singapura, mengatakan daya ingin tahu ini perlu kerana ia memupuk dalam jati diri pelajar minda yang ingin tahu dan kreatif, selain semangat yang kukuh dalam tanggungjawab sosial dan memahami keadaan geopolitik demi memastikan masyarakat komprehensif dan inklusif. Maksudnya, bila ada daya ingin tahu dalam diri individu, individu ada perasaan ingin berkembang, ingin tahu, ambil peduli. Jadi dia akan sentiasa belajar dan sentiasa meningkatkan diri dia, meningkatkan pengetahuan dia. Jadi boleh saya mengatakan keperluan nilai ini adalah meningkatkan diri atau organisasi dalam menambah ilmu, dan juga bila daya ingin tahu ni dia dapat satu pengalaman baharu,
bila dapat pengalaman baru ni di bawah kaki, dia umpama seperti kanak-kanak yang sifat daya ingin tahu ni terlalu tinggi. Semua kanak-kanak ingin cuba. Jadi kalau murid-murid anak-anak kecil yang tidak ada sifat ingin tahu ni, dia tidak berkembang. Kalau kita melihat perkembangan kanak-kanak pun, daya ingin tahu budak-budak kanak-kanak ni sangat tinggi. Dia akan sering bertanya, dia ingin melakukan. Jadi dengan kanak-kanak sifat itu, kanak-kanak ni dapat berkembang dengan besar, dengan lebih aktif, lebih menyeluruh. Jadi bila kita ada, seperti saya katakan tadi, bila kita ada daya ingin tahu, ia mencorak masa depan dan memberi inspirasi. Dia dapat membuat ramalan, dia boleh buat rumusan berdasarkan pengalaman bila dia sifat ingin tahu tu ada dalam diri dia. Okay. Kerana pada pandangan saya, sekiranya daya ingin tahu ni tiada dalam diri, ia menunjukkan kita gagal untuk berkembang. Bila daya ingin tahu tak ada, kita gagal untuk berkembang. Jadi sebab sifat daya ingin tahu ni memang ada dalam diri manusia semua jadi. Ada dalam diri manusia semua jadi dalam individu. Jadi dalam pembentukan individu berfikiran masa depan, kita perlu ada sokongan dan dorongan daripada orang sekeliling. Jadi kalau macam kita, kalau belajar dari segi perkembangan kanak-kanak pun, bila kanak-kanak ni ingin berkembang, kita tak boleh halang. Sebab itu adalah pembelajaran dia, supaya untuk dia berkembang. Begitu juga individu yang sedia ada, bila dia mahu lakukan sesuatu baharu, dia ataupun ada persoalan dalam minda dia, kita perlu menggalakkan. Kita bukannya menghalang ataupun kita mengongkong. Kongkong ni kita jangan tanya macam-macam apa semua. Tapi sebaliknya kita membimbing untuk dia lebih explore, supaya bila ada perasaan dia, bila dia explore, murid itu akan berfikiran lebih inklusif, dia akan inovatif, akan ada idea baharu untuk yang berguna. Seterusnya, kegunaan dan kepentingan. Apabila nilai daya ingin tahu itu ada dalam diri, dia akan mengembangkan dan memperluaskan ilmu pengetahuan. Yang dia tidak tahu, dia mencari. Seperti umpama, kalau boleh katakan, kalau kita lapar, kita cari makan. Jadi bila daya ingin tahu itu ada dalam individu, bila dia tak tahu, dia belajar. Bila dia tak tahu, belajar. Bila ada masalah, dia ada keinginan untuk overcome ataupun mengatasi masalah tersebut. Jadi individu nilai yang daya ingin tahu ni dalam individu sangat penting untuk masa hadapan. Seperti saya katakan ni, kesiapan untuk berlaku perubahan. Bila ada daya ingin tahu, dia bersedia perubahan. Okay? Dan bila ada berlaku perubahan, dia boleh jangka masa hadapan. Seperti yang sekarang kita lihat senario pada sekarang ni, guru-guru yang tidak dapat mengikut perubahan, tidak mahu mengikut perubahan, tiada daya ingin tahu untuk belajar teknologi, ketinggalan dan terberhenti. Sebab kita tak boleh mengatakan secara keseluruhan, tapi ada guru yang tak mahu teruskan sebab tak boleh nak tidak mahu belajar ICT. Tapi ada guru teruskan kerana dia ingin belajar ICT untuk kekal relevan, untuk kekal masih boleh untuk di masa hadapan. Jadi dua perbezaan ni dah menunjukkan kepada kita daya ingin tahu ni sangat penting untuk perkembangan diri individu. Dan poin kedua, mengikut peralihan zaman. Okay. Jadi ini adalah bila kita ada daya ingin tahu ni, dia menjadi lebih kreatif dan inovatif. Baik. So, jadi ini adalah rujukan daripada saya berkenaan daya ingin tahu. Seterusnya, itu adalah antara nilai atribut pembentukan individu. Jadi saya maklumkan, kita ada 4.
Jadi bagi daya imajinasi, saya ingin bertanyakan kepada rakan saya iaitu Cik Musa, apa perkongsian beliau. Saya menjemput Cik Musa untuk berkongsi. Silakan. Okey, terima kasih Cikgu Rakib selaku moderator pada hari ini. Okey, daya imajinasi dalam pembentukan atribut individu yang berpemikiran masa depan. Okey, saya akan terangkan selanjutnya. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok dulu definisi daya imajinasi. Okey, definisi yang pertama sekali daripada Kamus Bahasa Melayu, iaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau idea dalam minda mengenai perkara yang baru dan menarik ataupun perkara yang belum pernah dialami. Okey, kemudian cara berfikir bahasa intertekstual dan ianya melibatkan perasaan, membuat makna dan imejan dalaman. Okey, ini dibuat kajian oleh Jensen pada tahun 2016. Kemudian ada lagi satu definisi yang mengatakan bahawa sebagai satu keupayaan untuk menjana imej mental dan berfikir dengan cara tertentu. Okey, dia punya pernyataan ni dibuat oleh Yang pada tahun 2005. Ini adalah merupakan definisi bagi daya imajinasi. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok konsep daya imajinasi ni. Okey, daya imajinasi merupakan satu proses kognitif yang menjadi penggerak kepada kreativiti. Ianya lebih kepada kreativiti dan seterusnya membantu dalam perkembangan pemikiran aras tinggi murid. Ini lebih kepada murid. Okey, lepas tu ia juga merupakan salah satu aspek kreativiti yang digariskan dalam teori kreativiti oleh para penyelidik pendidikan yang lepas. Ni saya ambil daripada rujukan kajian lepas lah. Okey, kemudian daya imajinasi ni merupakan kreativiti yang dihasilkan melalui perasaan ingin tahu dan juga imajinasi. Pernyataan ini dapat daripada pengkaji Marxik Pavlovic pada tahun 2011. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok kepentingan daya imajinasi pula. Apa kepentingan daya imajinasi? Daya imajinasi ini membantu mengatasi pemikiran konvensional seseorang. Okey, ia juga perlu dilihat sebagai asas bagi pembelajaran kerana penemuan memerlukan tahap pemikiran kreatif yang tinggi. Apabila sesuatu benda baru akan berlaku, bermakna imajinasi dia adalah sangat tinggi. Okey, kemudian ianya berpotensi untuk menjadi salah satu medium dalam pengajaran. Ini terutamanya kepada guru-guru. Guru-guru sebenarnya perlu berimajinasi dulu sebelum mulakan pengajaran dia. Apa akan berlaku kalau saya ajar topik yang macam gini? Contohnya lah. Okey, kemudian para pendidik digalakkan menggunakan imajinasi mereka untuk menggambarkan amalan pengajaran masa depan. Ianya lebih kepada pemikiran masa depan. Okey, kemudian kemampuan untuk mengimajinasikan sesuatu amalan masa depan boleh menjadi satu langkah yang penting kepada perkembangan pengajaran para pendidik. Okey, itu adalah kepentingan daya imajinasi dalam kurikulum masa depan. Okey, seterusnya. Okey, terdapat 8 jenis daya imajinasi. Okey, sini kalau kita tengok daya imajinasi effectuative imagination. Okey, ini bermaksud imajinasi berkesan. Menggabungkan maklumat bersama untuk mentafsirkan konsep atau idea baru. Itu maksudnya. Okey, lepas tu yang kedua adalah constructive imagination. Okey, constructive imagination bermaksud ianya mempertimbangkan dan membangunkan hipotesis daripada cebisan maklumat yang berbeza. Bermaksud boleh merenung pelbagai isu dalam bidang falsafah, pengurusan atau politik. Itu maksudnya konstruktif. Okey, kemudian yang ketiga, imaginative fantasy. Fantasy lebih kepada mengembangkan sebuah cerita ataupun gambar, puisi
drama dan lain-lain lagi. Ianya berbentuk fantasi yang tidak pernah wujud tapi ada dalam pemikiran kita. Okey, seterusnya yang keempat, imajinasi empati. Empati biasanya dikaitkan dengan seseorang untuk membantu mengetahui secara emosi apa yang orang lain akan alami dari sudut kita sendiri. Okey, itu adalah contohnya. Kemudian yang kelima ialah imajinasi strategik. Imajinasi strategik biasanya mengambil berat tentang keupayaan untuk mengenali atau menilai peluang supaya dapat mengubah sesuatu senario yang berlaku. Itu adalah strategik. Okay, next ialah imajinasi emosi. Emosi merupakan berkenaan dengan kecenderungan emosi dan dipanjangkan dalam senario emosi. Itu adalah daya imajinasi yang bersifat emosi. Yang seterusnya ialah mimpi ataupun dreams. Mimpi adalah bentuk imajinasi yang tidak sedarkan diri. Bermaksud ianya berlaku semasa waktu tidur, sama ada dari segi image, idea ataupun sensasi yang lain. Okey, akhirnya pembinaan semula memori ataupun memory reconstruction. Okey, ianya bermaksud proses mendapatkan semula ingatan kita tentang orang, objek ataupun peristiwa. Bermaksud kita akan ingat balik melalui imajinasi kita. Okey, so ini adalah merupakan antara 8 jenis imajinasi saya dapatkan daripada Dr. Murray Hunter daripada Universiti Malaysia Perlis. Melalui kajian dia kita dapat kenal ada 8 jenis daya imajinasi. Okey, seterusnya kita tengok aplikasi daya imajinasi dalam bentuk aktiviti kepada seseorang individu, terutamanya guru dan murid. Okey, aktiviti yang meningkatkan daya imajinasi, contohnya kita boleh melakukan aktiviti berfikir secara maya. Okey, contoh bercerita. Bercerita di sini lebih kepada guru. Misalnya, katakanlah seorang guru menceritakan satu cerita kepada anak muridnya. Jadi muridnya boleh membayangkan cerita tu berlaku seolah-olah pada diri mereka ataupun pada orang lain. Sebab mereka belum tahu lagi kan apa tu cerita yang apa jalan ceritanya. Jadi mereka boleh membayangkan dalam minda mereka. Itu dikira boleh meningkatkan daya imajinasi murid-murid lah. Okey, kemudian membacakan buku cerita. Membacakan buku cerita ini boleh dilakukan oleh seseorang individu secara sendiri. Dia boleh membaca cerita walaupun buku cerita tu tak ada gambar tapi kita boleh membayangkan situasi tersebut. Itu adalah aktiviti yang boleh lakukan. Okey, seterusnya melakukan aktiviti bebas. Okey, selain daripada membaca, kita juga boleh melakukan aktiviti seperti bermain tanah liat dan juga membina Lego atau blocks. Ini secara automatik boleh meningkatkan idea baru, terutamanya pada kanak-kanak atau murid-murid sekolah rendah yang baru nak belajar benda baru. Jadi mereka boleh mengeluarkan idea mereka untuk membentuk tanah liat tersebut ataupun membina Lego. Okay, next. Seterusnya, melakukan aktiviti seni. Ini pun merupakan salah satu aktiviti yang baik untuk semua orang sebenarnya. Okay, melukis dan mewarna sesuatu secara bebas. Ini bermakna kita boleh juga mengedarkan peralatan seni seperti pensel warna ke, pensel warna air ke untuk murid-murid tu mengeluarkan idea mereka daripada daya imajinasi dengan melukis. Apa daripada minda tu akan keluar secara dalam bentuk gambar.
dalam lukisan mereka. Okey, lepas tu lagi satu, menghasilkan sesuatu bahan dengan sendiri. Ini mungkin kita bekalkan beberapa peralatan untuk kitar semula. Jadi mereka boleh fikir nak jadikan satu benda yang berguna. Bermaksud satu inovatif akan berlaku dalam diri mereka tanpa disedari. Itu adalah satu imajinasi juga. Okey, kemudian seterusnya. Okey, seterusnya membuat aktiviti lakonan. Okey, berlakon mengikut watak dengan peralatan ataupun aksesori. Aktiviti lakonan pun sebenarnya sangat menyeronokkan. Ianya boleh membolehkan seseorang peserta ataupun individu tersebut membayangkan diri sendiri seperti dalam watak. Walaupun dia tak pernah terlibat dalam watak tu, tapi dia boleh membayangkan secara imajinasi. Itu maksudnya membuat aktiviti lakonan dengan peralatan dan aksesori. Okey, seterusnya. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya rakan saya Cikgu Syahin akan teruskan daya tahan dalam pembentukan atribut individu yang berpemikiran masa hadapan. Okey, silakan Cikgu Syahin. Assalamualaikum dan selamat petang buat semua ahli panel yang bersama-sama untuk kita berbincang tentang beberapa nilai bagi membentuk atribut individu yang berpemikiran masa hadapan. Okey, slot saya ialah nilai daya tahan. Kita teruskan dengan sedikit pengenalan dalam bidang pendidikan. Kita lihat cabaran pendidikan abad ke-21 adalah bagi menyediakan pembelajaran yang menjurus ke arah kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KEBAT dan mengurus bilik darjah atau ruang pembelajaran yang lebih dinamik. Namun begitu, cabaran utama adalah bagaimana guru-guru khususnya menggunakan pelbagai sumber sokongan teknologi serta maklumat bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan berkualiti serta relevan dengan perkembangan semasa yang kian canggih tahun demi tahun. Okey. Bagaimana nilai daya tahan ni kita terapkan dalam kurikulum masa depan? Okay, kita lihat dalam kalangan guru. Guru perlu mengemaskini pengetahuan, terutamanya kandungan kurikulum dan kompetensi pedagogi pengajaran dan pembelajaran supaya kekal relevan dengan keperluan semasa dan akan datang. Okey, sebagai seorang guru kita perlu top up diri kita dengan ilmu yang kita tengok perkembangan ilmu terutamanya dalam bidang teknologi semakin pesat. Jadi kita sebagai seorang guru, kita tak boleh ketinggalan untuk kita belajar dan kita sama-sama menerapkan ilmu terutamanya berkaitan teknologi supaya kita dapat aplikasikan kepada murid-murid kita. Okey, guru juga perlu memastikan kaedah yang sesuai diserapkan ke dalam aktiviti pelajar bagi memastikan pengajaran abad ke-21 dapat dijalankan. Guru boleh menggunakan apa jua kaedah berpusatkan pelajar tak semestinya ICT. Okey, kalau kat sini kita tengok sebagai seorang guru perlu kreatif untuk memperbagaikan kaedah pengajaran. Tak semestinya kita fokus untuk tayangan slide dan sebagainya je. Okey. Mungkin kita boleh buat aktiviti pembelajaran kooperatif dan sebagainya. Dan guru juga perlu sentiasa melatih pelajar menjawab soalan berbentuk KEBAT bagi melatih pemikiran kreatif dan kritis pelajar. Okey, ini semua ialah cara bagaimana guru tu untuk menerapkan nilai daya tahan dengan keadaan pesat perkembangan teknologi yang berlaku sekarang. Okey? Okey, seterusnya kita tengok guru juga perlu kuasai ilmu dan subjek kandungan kurikulum. Kalau cikgu pun tak kuasai macam mana nilai daya tahan tu guru nak terapkan dalam diri. Okey? Dan guru perlu mudah dan berketerampilan dalam pedagogi. Guru perlu memahami perkembangan pelajar dan menyayangi mereka. Okey, mereka ialah kita punya pelanggan, so kita kena ambil tahu, kita kena
sayang diorang. Okey. Dan seterusnya, guru juga perlu memahami psikologi pembelajaran. Sebagai seorang guru juga bukan setakat mengajar je. Kita kena memiliki kemahiran kaunseling untuk kita mudah memahami murid kita sendiri. Okey. Selain mahir menggunakan teknologi terkini, guru juga perlu bersifat kreatif dan inovatif supaya anak-anak murid ni tidak bosan dengan gaya pembelajaran guru yang sama je pada setiap hari. Okey. Guru juga perlu menyediakan kelas yang kondusif, mempertingkatkan ilmu dalam pengajaran, bekerjasama dengan masyarakat dan komuniti untuk berkolaborasi bagi pencapaian pelajar, dan sentiasa berfikiran terbuka dan menerima cadangan dan idea pelajar untuk dibincangkan. Okey, kalau kita tengok kat sini, guru juga perlu mewujudkan hubungan yang harmoni, bukan saja dalam kalangan komuniti kita, guru-guru dan murid di sekolah, tetapi juga dalam kalangan masyarakat dan komuniti di luar. Okey? Okey, bagaimana daripada segi murid pula? Bagaimana untuk kita terapkan nilai daya tahan bagi menghadapi kurikulum masa depan yang mencabar ni? Okey, sebagai seorang murid, murid ni perlu bijak menyoal, perlu nampak dia tu dah hargakan ilmu dan mempunyai perasaan ingin tahu untuk belajar. Jangan kalau tak faham pun diam je kan. Tak boleh. Okey, seterusnya murid juga perlu berupaya membuat hubung kait, menjana idea, berkemahiran kritis, mampu berfikir sendiri, berinisiatif dan menyelesaikan masalah. Okey, sebab cabaran PDP akan datang ni lebih dahsyat lagi. Jadi sebagai seorang murid juga perlu aktif. Dia tak boleh jadi macam zaman dulu guru je yang memberikan PDP tu secara satu hala. Untuk zaman sekarang yang zaman serba canggih ni kena berlaku dua hala. Okey, murid juga perlu yakin berkomunikasi, perlu menguasai kemahiran literasi dan perlu mempunyai nilai daya tahan untuk mengambil risiko, tak mudah putus asa walaupun gagal, mendengar dan membuat refleksi, berani mencuba dan membuat perubahan. Murid juga perlu fleksibel, mampu bekerja dengan orang lain, berintegriti dan berkepribadian tinggi. Dan selain nilai-nilai yang kita sebutkan ke atas tu, sebagai seorang murid juga, mereka perlu bangga sebagai seorang rakyat Malaysia. Teguh dengan rukun negara, menghayati sejarah negara, memahami aspirasi dan masa depan negara. Semua ni bagi membentuk disiplin seorang murid tu. Okey, kan kita tengok selebih sedikit trend dan isu pendidikan abad ke-21 ni, kurikulum masa depan lah. Yang pertama, bagi menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Dan kalau kita tengok daripada kajian-kajian lepas yang dilakukan oleh penyelidik, diorang banyak mengetengahkan tentang penggunaan teknologi future classroom di negara-negara luar ni untuk anak murid mereka. Okey? Dan kita lihat sebagai seorang guru perlu memastikan setiap murid profession dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, perlu fasih dalam kedua-dua bahasa ini. Selain itu, bagi trend dan isu pendidikan sekarang ni, perlu melahirkan rakyat yang menghayati nilai, mentransformasikan profession keguruan menjadi profession pilihan, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah, meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara langsung, mengupaya JPN, PPD sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Bagi menghadapi cabaran kurikulum masa depan ni, sebenarnya pihak-pihak, terutamanya pihak JPN lah, perlu membuat penyelesaian dan membuat perancangan untuk apa yang diperlukan, yang perlu setiap sekolah ni fokus, fasiliti, keperluan-keperluan yang perlu oleh anak murid dan sebagainya. Okey? Selain memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia, mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit dan pembelajaran abad ke-21.
Okey, ini rujukan saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk mengupas dan membincangkan berkaitan pembelajaran kendiri. Persilakan. Oke, terima kasih kepada Cikgu Sahin. Oke, saya akan teruskan dalam aspek pembelajaran kendiri ya, dalam bentukan individu yang berpemikiran masa depan. Oke, jadi kita kepada penerangannya. Oke, pembelajaran kendiri ya. Dalam aspek pembelajaran kendiri ini kita boleh simpulkan bahwa pembelajaran kendiri ini adalah suatu pembelajaran yang memberi ruang dan peluang pelajar belajar secara kendiri. Oke, belajar menggunakan dan mengendalikan sendiri bahan-bahan pembelajaran dia. Maksudnya boleh dikatakan 100% murid yang akan tentukan apa yang dia akan pelajari lah. Oke, maupun sudah pun pembelajaran kendiri. Jadi maksudnya murid itu sendiri yang akan menentukan aspek pembelajaran dia. Jadi dalam pembelajaran kendiri ini terdapat 4 pendekatan yang digunakan dalam sistem pembelajaran kendiri. Oke, yang pertama terarah kendiri, kedua kadar kendiri, ketiga akses kendiri, dan keempat adalah pentaksiran kendiri. Oke, mari kita lihat satu persatu untuk pendekatan ini. Oke, terarah kendiri ini mengikut Knowledge 1975 mendefinisikan pembelajaran terarah kendiri sebagai satu proses pembelajaran yang mana individu mengambil inisiatif sama ada secara bersorangan atau dengan bantuan rakan. Oke, pelajar akan menentukan sendiri tajuk yang ingin dipelajari dan juga objektif utama adalah untuk mempertingkatkan pembelajaran sendiri dan menguasai konsep pembelajaran sepanjang hayat. Jadi maksudnya di sini terarah kendiri ini adalah beritu akan tentukanlah apa yang dia ingin pelajari, tajuk-tajuk yang dia ingin kuasai pada satu masa, sama ada dia ingin belajar secara individu ataupun secara berkumpulan. Jadi yang seterusnya adalah kadar kendiri. Oke, dalam pendekatan ini murid akan melihat kemampuan sendiri. Oke, kemampuan diri masing-masing. Jadi pembelajaran akademi langka mengikut kadar sendiri. Pembelajaran ini memberi ruang kepada pelajar untuk memantau perkembangan pembelajaran diri. Jadi maksudnya murid dia tahu apa kemampuan dirinya, apa kemampuan dalam sesuatu kumpulan yang dia ingin berbincang maksudnya. Jadi murid tahu apa yang kemampuan dia untuk belajar, maka dia boleh melihat sesuai dengan pembelajaran dia lah. Jadi yang seterusnya akses sendiri. Oke, pelajar mencari dan mendapatkan maklumat mengenai tajuk yang ingin dipelajari daripada berbagai sumber selain daripada guru. Oke, buku rujukan, majalah, surat kabar ataupun internet digunakan untuk mendapatkan maklumat. Jadi sesuai dengan zaman sekarang kita melihat bahwa teknologi semakin maju, maklumat-maklumat yang tidak terhad sudah boleh diperolehi, maka akses sendiri ini adalah sesuatu yang memberi peluang kepada murid untuk mendapatkan ataupun menimba ilmu tanpa perlu untuk bersemuka dengan guru lah. Oke, dan yang terakhir yang keempat adalah pentaksiran kendiri. Oke, jadi dalam pentaksiran kendiri ini pembelajaran kadar sendiri di mana pelajar membuat penilaian ataupun pentaksiran sendiri mengenai tajuknya. Saya ulang balik. Pembelajaran kendiri di mana pelajar membuat penilaian atau pentaksiran sendiri mengenai tajuk yang dipelajari ya. Seandainya pelajar tersebut telah menguasai tajuk tersebut, maka pelajar itu beralih kepada tajuk yang lain. Jadi murid juga ada cara untuk menilaikan pembelajaran kendiri dia. Oke, ada cara untuk penilaian. Jadi antara bahan-bahan yang boleh digunakan untuk
pembelajaran kendiri ini adalah antara bahan yang digunakan dalam pembelajaran kendiri ini terdapat beberapa bahan lah, sama ada bahan bercetak, bahan bukan bercetak, bahan multimedia, hasilan murid dan juga boneka ya. Dan juga dari segi aspek teknologi ya, dari segi aspek teknologi, pembelajaran kendiri ini boleh dilakukan melalui boleh yang seterusnya. Dari kita boleh menggunakan teknologi seperti YouTube, forum, dan banyak lagi sebenarnya kemudahan-kemudahan yang terdapat pada zaman-zaman sekarang ya. Orang ataupun murid boleh menggunakan banyak aplikasi-aplikasi yang sememangnya wujud sudah wujud untuk memberi kemudahan. Sekarang ini memang banyak aplikasi yang telah yang dicipta sangat memberi kemudahan dan membantu seorang murid untuk menimba ilmu. Next. Dari kesimpulan untuk pembelajaran kendiri ini, pembelajaran kendiri ini lebih berfokus kepada pembelajaran berpusatkan murid ya. Jadi maksudnya di sana guru hanya memainkan peranan sebagai mentor saja ataupun sebagai pembicara lah untuk suatu pembelajaran yang berpusatkan ataupun dalam pembelajaran kendiri ini ya. Jadi dengan adanya ICT nih, ICT ini, jadi konsep pembelajaran kendiri ini akan menjadi lebih mudah lah untuk dilaksanakan. Sama ada pembelajaran kendiri ini dijalankan di sekolah ataupun di rumah ataupun di mana-mana saja, asalkan suatu tempat itu mempunyai akses internet dan juga ICT yang baik. Sebagai contoh melalui penggunaan perisian kursus dengan terarah kendiri, murid boleh menentukan apa yang hendak dipelajari mengikut kadar kemampuan sendiri, mampu mengakses sendiri, malah dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Jadi sekarang nih kita lihatlah dalam YouTube sendiri, banyak channel-channel pembelajaran yang ada. Kalau kita lihat banyak, ada yang berkaitan tentang sejarah, matematik, bahasa Melayu, pendidikan khas pun ada. Jadi murid boleh akses semua maklumat tersebut di mana sahaja dia berada, pada bila-bila masa sahaja. Jadi di sana kita boleh lihat pembelajaran kendiri ini berlangsung dengan mudahnya dengan adanya ICT. Jadi strategi ini boleh memulihkan murid menjadi lebih bertanggung jawab terhadap pembelajaran, lebih yakin dan untuk mencapai standar kurikulum. Jadi begitu saja untuk dari segi pembelajaran kendiri. Saya serahkan kepada moderator kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada rakan-rakan saya yang berkongsi keempat nilai kebetulan institut individu yang berfikiran masa hadapan. Jadi di sini saya boleh buat kesimpulan di mana keempat nilai ini bersaling kait dalam pembentukan individu untuk masa hadapan. Bagi saya, setiap daya keempat ini dia memerlukan antara satu sama lain. Daya ingin tahu, daya imajinasi, daya tahan dan pembelajaran sendiri ini. Jadi saya rasa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan dalam usaha mencari maklumat berkenaan topik-topik ini, dan saya harap dengan perkongsian individu yang berfikiran masa hadapan ini dapat dipupuk dan dapat dipupuk dalam kalangan individu-individu demi masa hadapan. Saya rasa itu sahaja daripada kami. Saya ingin mengucapkan sekali lagi kepada rakan-rakan dan studi untuk berkongsi maklumat dan pengetahuan. Itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.